Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk memberkati majlis ilmu kita pada malam ini, insya-Allah kita sama-sama memulakannya, membuka majlis ilmu kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli jemaah muslimin dan juga muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah kita sambung lagi insya-Allah pembacaan kita tentang perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan dalam ibadah yang kita lakukan pada setiap hari. Semoga apabila kita belajar perkara ni, kita mendengar sedikit sebanyak, insya-Allah akan menguatkan lagi hubungan kita, ikatan kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita merasai bahawa apa yang kita lakukan pada hari ini dalam ibadah kita sebenarnya adalah perkara yang telah ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini insya-Allah kita akan membaca tentang perkara-perkara yang perlu kita semua ni bersuci untuk kita melakukan ibadah ataupun juga bukan ibadah. Artinya kalau ibadah kita perlu bersuci, tapi kalau semasa bukan ibadah pun kita sebenarnya disuruh supaya kita ni bersuci juga, iaitu kita digalakkan supaya kita ni sentiasa berada dalam keadaan suci. Jadi kalau kita, contohnya kita tidak mahu solat, tapi kalau kita mengambil wuduk kita dapat pahala, berada dalam keadaan wuduk dapat pahala. Maknanya sangat mudah untuk dapat pahala ni. Allah Ta'ala beri kita peluang membuka pelbagai cara. Duduk dalam masjid contohnya, kita masuk masjid, kita niat iktikaf, dapat pahala. Kita duduk di kedai kopi, boleh minum kopi, boleh makan roti canai, contohnya. Tapi pahala tak tahu lagi. Tapi duduk dalam masjid alhamdulillah dapat pahala bila niat iktikaf, insya-Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ni kita diajar oleh Islam ni supaya kita ni sentiasa berada dalam keadaan suci, sama ada ibadat ataupun bukan ibadat. Jadi yang akan kita baca pada malam ni ialah tentang bila berada dalam ibadah. Ulama kata anwa'ut taharah, jenis-jenis bersuci ni ada dua jenis. Yang pertama taharah minan najas. Yang pertama taharah daripada najis, suci daripada najis. Yang kedua at-taharah minal hadas. Taharah suci daripada hadas. Hadas ni ialah satu perkara yang tak nampak, yang tak kita lihat, tak nampak, tapi dia sebenarnya ada. Jadi setiap daripada kita ni kalau kita buang angin contohnya batal wuduk. Jadi artinya kita dah berhadas. Jadi hadas ada pada kita pada masa tu, tapi tak nampak. Najis nampak najis. Jadi pada malam ni kita akan membaca panduan-panduan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bersuci daripada najis. Perkara pertama yang akan disebutkan oleh pengarang kita rahimahullah ni, pengarang kitab kita ni, dia kata perkara-perkara najis ni ada banyak. Jadi yang pertama disebutkan apakah dia najis. Najis ni ulama-ulama memberitahu bahawa najis ialah kullu mustaqzar, semua benda yang kita semua rasa jijik, kita mula rasa kotor. Itu asalnya. Tetapi dalam Islam bukan semua yang kotor itu najis.
kadang-kadang contohnya ingus, katakan ingus ingus kita lah, ataupun yang kita panggil kadang-kadang tahi gigi, tahi hidung, tahi mata, tahi semua tu tahi telinga, nama dia tahi tapi sebenarnya dia tidak najis, cuma dia kotor. Maknanya kalau ada tahi gigi pada kita, tak batal wuduk tak batal sembahyang, tak ada masalah. Cuma kalau tahi gigi tu kena pada orang, berguguran jatuh, orang kata kotornya dia tu. Hingus, katakan keluar hingus, kena pada pakaian, tak najis, boleh sembahyang cuma kotor lah orang kata. Jadi sekarang ni ada dua perkara. Yang pertama, kotor tak semestinya najis. Yang najis tu ialah semua benda yang dianggap kotor oleh syarak. Syarak mengatakan kotor. Contohnya kadang-kadang orang minum orang minum minuman yang memabukkan lah, alkohol ke, apa nak kata, wine ke, beer ke, macam-macam lagi minuman yang memabukkan. Orang minum, takkanlah kita kata kotor. Dia minum, tapi dia adalah najis. Dia adalah najis walaupun orang minum, manusia minum. Jadi begitulah, ada yang najis. Jadi insya-Allah kita akan tengok dalam dalam kitab ni dia akan sebutkan perkara-perkara yang najis mengikut mazhab Asy-Syafi'i. Yang kita pegang sekarang ni adalah, saya akan ceritakan perkara-perkara dalam mazhab Syafi'i yang najis. Tapi ada juga perkara-perkara yang nanti kita akan tengok ada sedikit-sedikit perbezaan ulama. Saya nak sebut juga sebab sekarang ni kita ni langit terbuka kan. Jadi kita nak sebut tak nak sebut, nanti kita dengar internet, nanti kita baca Facebook, orang ni cakap macam ni, orang cakap macam ni. Jadi kita akan ceritakan insya-Allah sedikitlah mengikut setakat masa yang ada. Dalam mazhab Syafi'i, yang pertama sekali yang najis adalah al-khamru wa kullu ma'in muskirin, iaitu arak. Arak khamru, dalam Quran disebut khamru. Tapi kalau ikut bahasa Arabnya, khamru ni ialah semua perahan daripada yang diperah daripada buah anggur. Itu khamru. Kalau yang bukan buah anggur, daripada, kadang-kadang arak ni boleh buat bukan daripada anggur saja. Kadang-kadang daripada kurma. Daripada kurma dipanggil, bahasa Arab nabiz, dipanggil nabiz. Nabiz tu maknanya bukan khamru, tapi najis atau tidak najis. Mazhab Syafi'i kita kata semua tu adalah najis. Tidak kira dia ni adalah daripada anggur, daripada beras. Tempat kita ada juga daripada beras kan. Orang guna tu berbuat dia tuak yang panggil. Kadang-kadang daripada beras. Kadang-kadang setengah tempat tu dia buat daripada barley. Barley tu maknanya dia panggil stout, dia panggil. Tu ada orang Guinness Stout. Sebutlah nama sini, tak apa kan dalam masjid sebut, tapi nak tahu kan tu nama-nama tu dia beza daripada apa tu. Kalau Tiger ke, kalau apa ke contohnya kan, dia ada yang hebat-hebat lagi tu. Dia ada wine, dia ada brandy, dia ada whisky, dia ada liquor, dia ada macam-macam. Semua tu memabukkan, dan minuman. Jadi dia minuman yang memabukkan. Kalau bukan minuman, walaupun mabuk, dia tidak najis. Contohnya apa? Minyak petrol. Minyak petrol ni bukan minuman, tapi cuba minum, mabuk. Pening kepala, mabuk, tak tahu lah, muntah apa semua kan. Jadi dia bukan minuman. Jadi kalau terkena petrol, tak najis. Apa lagi? Contohnya. Jadi semua benda tu adalah syarat dia nombor satu, minuman. Dan kemudian dia dua adalah memabukkan. Kalau air teh tak mabuk, minumlah banyak-banyak mana pun. Jadi asalnya ialah perkara ni kerana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berkata dalam surah Al-Maidah ayat 90, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Allah Taala kata, pertama sekali arak, kemudian tu judi, kemudian tu ansab, berhala-berhala, dan kemudian azlam. Azlam tu ialah perkara-perkara yang digunakan oleh orang Arab tu untuk bukan cabut undi, minta maaf tengok nasib. Tengok nasib. Orang Arab dia ada tiga, dia ada dua anak panah tu, dia letak dalam busur dia tulis hujung tu yes no, macam itulah, la, na'am lah itu.
Jadi kalau dia nak pergi berjalan, hari ni nak pergi mana, kata nak pergi hari ni ada orang panggil hari rumah terbuka, kata contoh dia pun kedai, kemudian dia cabut satu, dia cabut tengok no, jadi dia tak pergilah. Kalau dia angkat tengok yes, dia pergi. Itu nama dia nasib. Jadi semua orang buat macam tu zaman jahiliah tu. Jadi itu nama dia azlam, nama dia. Bukan azlan. Nanti orang kata kita nama azlan tak boleh. Bukan azlan. Azlan tu nun. Ni azlam gitu dengan mim dengan mim. Azlam. Jadi semua tu Allah Taala sebut dan soal Maidah ni 4 perkara, semua tu adalah kotor, mesti ditinggalkan. Jadi ulama sebut sini ialah oleh kerana itulah maka arak ini adalah mesti ditinggalkan dan dia adalah najis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Nabi kata kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Semua perkara yang memabukkan, minuman yang memabukkan adalah khamrun. Walaupun dalam Quran kata khamrun haramnya, tapi Nabi kata semua benda khamrun. Tak kira dibuat daripada apa pun, anggur bukan anggur ke, semua itu adalah memabukkan dan semua yang memabukkan adalah haram, Nabi kata. Jadi sekarang ni habislah hadis tu diriwayatkan oleh Muslim. Jadi mungkin timbullah persoalan kita timbulkan persoalan sekarang ni. Alkohol tu ada belakang tu ada minyak atar tu, banyak atar. Ini minyak atar dalam pintu tu. Sekarang ni minyak atar, minyak apa? Sembuh-sembuh minyak wangi panggil sini. Perfume tu. Banyak daripada luar ke ataupun daripada dalam ke tak kira lah kan, yang dicampurkan dengan alkohol. Jadi persoalan biasalah orang katanya boleh tak boleh guna alkohol untuk sembahyang ke, untuk tak sembahyang ke, tak kira lah kan jadi khususnya untuk sembahyang lah, tapi boleh tak kalau perfume ada alkohol. Jadi ulama-ulama sini, ulama-ulama semasa lah, dulu mungkin tak ada masalah. Dulu pergi ke Mekah je beli minyak atar tu kan, daripada oud tu. Sekarang ni macam-macam. Jadi boleh tak boleh alkohol ni, ulama-ulama telah bincanglah panjang tentang perkara ni. Jadi mereka ni terbahagi kepada 2 kumpulan lah zaman moden ni. Ada setengah ulama kata boleh, ada setengah ulama kata tak boleh. Tu satu, yang pertama. Kenapa? Yang kita ambil dulu pendapat yang mengatakan boleh, yang mengatakan boleh. Kerana mereka berkata alkohol ni ada banyak jenis. Ada alkohol metanol, ada etanol, macam-macam nol alkohol ni. Orang belajar sains, dia belajarlah detail-detail alkohol ni apa. Jadi alkohol satu jenis alkohol memang daripada tumbuhan. Daripada tumbuhan. Makna dari tumbuhan tu, daripada anggur tu tumbuhan lah. Daripada beras tumbuhan lah. Daripada apa ni, yang tadi kurma, tumbuhan tu. Itu semua tumbuhan tu yang ada, yang dia kata ada karbohidrat tu kan. Lepas tu dipusing-pusing, campur sini, maka dia akan keluarlah alkohol daripada situ. Itu satu jenis. Satu jenis lagi alkohol ni ialah yang ada dalam galian, dalam minyak petrol. Orang gali petrol dalam tanah tu, tarik tu, dia ada satu percentage alkohol dia. Alkohol tu ataupun yang kita pergi cocok tu. Pergi cocok kan, nak cocok tu, nak buat vaksin tu dia tak dulu kan, sejuk rasa kan. Tu alkohol juga tu. Ataupun tu yang kita duduk tangan tu kan, ada alkohol tu dalam tu. Jadi macam mana sosek tangan lepas tu masuk semayang, macam mana pula tu. Jadi perkara ni ulama-ulama dah lamalah bincang boleh tak boleh. Jadi pendapat yang kata boleh, dia kata kenapa? Dia kata alkohol yang letak dalam tu kalau bukan daripada letak dalam minyak perfume, kalau bukan daripada tumbuhan, daripada galian tu, maka dia kata dibolehkan. Sebab bukan orang minum yang tu. Yang tu minum mati tu kan. Ada kan orang mati ramai. Dia ambil alkohol tu, dia campur sikit. Dia ambil daripada tu. Yang buat tangan tu. Adalah setengah tempat lah. Bukan negeri sini. Dia campur. Dia ketagih sangat nak minum. Dia campur tu, mati terus. Sebab alkohol tu, alkohol bukan untuk minum. Jadi, ulama yang keduanya kata tak boleh. Tak boleh. Walaupun daripada apa pun, as long as dia ni alkohol, maka tak boleh digunakan untuk sembahyang kalau dalam perfume. Jadi jangan guna perfume yang ada alkohol. Sebab itulah kita tengok di kedai tu ada perfume dia tulis situ ada alkohol, tak ada alkohol. Jadi bagaimana kita sekarang ni? Yang terbaiknya apa? Ialah
kalau kita nak buat ibadah, elok-eloknya janganlah guna yang tu. Maknanya walaupun ada pandangan-pandangan lah ulama kita. Ulama semua ni mazhab Syafi'i semua ulama sini mufti semua mazhab mufti Syafi'i semua, tapi macam-macam pendapat. Jadi paling cantiknya kita mengambil jalan selamat iaitu jangan gunalah itu. Tapi kalau ada kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita nak gunakan, jangan bergaduh lah. Bergaduh tu haram. Ini perkara khilaf ulama zaman moden itu. Tapi bagi kita nak selamatnya jangan guna. Masa luar daripada sembahyang tu terpulanglah. Tu tentang alkohol lah Tapi yang confirmnya arak tu adalah najis mengikut mazhab-mazhab yang utama dalam ahli sunnah wal jamaah. Tu yang pertama. Yang kedua adalah dua jenis ni binatang ni. Al-kalbu wal khinziru. Khinzir dan juga anjing. Kerana apa? Nabi SAW pernah bersabda, tahuru ina'i ahadikum iza walagha fihil kalbu an yaghsilahu sab'a marratin ulahunna biturabi. Ataupun dalam satu riwayat lain dia kata ihdahunna bil batha. Nabi kata apabila satu daripada bekas kamu telah diminum oleh anjing. Walara tu ada yang terjemahnya jilat, ada yang terjemahnya ialah minum. Jadi yang orang yang kata jilat tu kerana anjing tu dia minum, cara minum dia ialah dengan jilat. Dia hulur lidah dia tu, kemudian dia tarik. Jadi Nabi SAW beritahu, apabila ada bekas, kemudian ada air dalam tu, kemudian ada anjing pergi minum, maka bekas tu akan jadi najis. Mesti disucikan dengan basuh 7 kali, Nabi kata. Itu sahih. Dan Nabi kata salah satunya dengan tanah. Ada satu riwayat kata pertama dengan tanah. Jadi ada pertama kata ulahunna, ada yang kata ihdahunna. Jadi ulama kita kata mana-manalah, yang pentingnya satu dengan tanah. Yang cantiknya ialah yang mula-mula tu dengan tanah. Tanah ni tanah macam mana? Tanah mana-manalah. Yang pentingnya jangan simen sudah kan. Tanah lah. Tanah seluk sana, tak seluk sana. Yang penting tanah. Jadi ulama-ulama, saintis-saintis buat kajian dalam kenapa Nabi sebut lidah. Kerana ulama saintis buat kajian dalam air liu anjing tu. Dia ada kuman dia. Dan kuman tu tak mati melainkan dengan tanah. Jadi Nabi SAW dah sebut dah benda ni. Jadi ulama-ulama Syafi'i kita dia kata kalau Nabi sebut jilat, artinya seluruh badan dia tu najis. Sebab kenapa Nabi sebut jilat? Kerana kebiasaannya anjing ni jilat lah. Yang basah tu jilat Kalau tak tahulah, takut mulut dia tak basah juga. Basah lah, takkan tak basah. Lidah dia tu kan. Jadi seluruh badan anjing itu adalah najis. Jadi kita kena basuh, mesti basuh dengan 7 kali. Kemudian habis anjing. Babi pula. Babi ni macam mana? Tak ada dalam hadis Nabi pun. Ulama-ulama kita kata babi lebih dahsyat lagi daripada anjing. Jadi oleh kerana itu basuhnya 7 kali juga. Jadi dua jenis lah 7 kali. 7 kali 7 kali. Jadi kalau beranak yang lain dia campur peranakan anjing dengan kambing. Tak tahu boleh berlaku ke tak boleh berlaku, tak kira ni teori ni ulama kata. Jadi kalau anjing berkahwin dengan kambing, keluarlah anak nama dia ambing kata. Jadi ambing tu nak macam mana, najis tak najis? Najis juga. Babi dengan mana lagi? Lembu. Tak tahulah kan babi dengan lembu. Berkahwin dia tu kan. Keluarlah anak nama dia bambu kata. Jadi najis tak bambu tu? Bambu tu najis. Ulama-ulama buat sebut contoh sini ada dalam apa ni, binatang ni, ada satu jenis binatang di tanah Arab, bukan tanah Arab lah, di negeri kita pun ada kuda. Kuda ni besar lah. Kuda ni besar, kemudian tu kuat, kuda ni boleh berlari jauh. Kemudian ada satu lagi binatang yang mana dia pun kuat, tapi dia tak besar dan berlari dia perlahan, tak cepat sangat. Nama dia keldai, nama dia. Keldai tu kecil sikit tapi dia kuat. Tapi dia tak boleh berlari laju. Kuda ni boleh berlari laju.
Tapi dia tak berapa kuat sangat. Dia tak boleh lawan keledai. Keledai tu kuat. Kalau orang biasa tengok keledai tanah harap lah kan. Walaupun dia kecil, tapi kuat dia. Dia kahwin dua tu, keledai kecil kambing dia kahwin dengan kuda tadi ni, dia ada anak tengah tu. Anak dia nama Barol. Barol Barol tu ialah sejenis binatang yang dia beranak dua tu. Macam mana dia kahwin tak tahu bila dia kahwin. Jadi anak tengah-tengah tu nama Barol ni kacukan. Jadi Barol ni dari segi halal tak halal, kuda ni halal. Memanglah tak makan tapi halal, boleh dimakan. Kalau nak makan lah. Barol himar ni haram. Dia tak boleh makan. Himar ni donkey donkey haram. Bila dia kahwin dua tu, anak dia ni nama Barol. Barol ni tengah-tengah saiz dia. Dia ni haram, tak boleh makan juga. Jadi macam itulah juga kalau babi, anjing kahwin dengan apa-apa binatang lain, maka semua tu mestilah dibasuh 7 kali. Cuma di sini nak sebut jangan lupa sikit sini setengah-setengah ulama ni saya sebut ni setengah-setengah ulama kita tadi apa, anjing basuh 7 kali. Tak kiralah kalau basah kalau kering tak apa. Kalau dia misalnya kata dia lalu tepi kita, dia kering, kita pun kering. Kadang-kadang tak kalau setengah negara orang putih tu dia bawa anjing tempat immigration tu, kita sampai airport tu dah anjing dia datang dah. Dia lalu, dia cium apa ni, dia cari dadah dalam beg kita tu kan, dia pergi tu kan, lepas tu dia lalu tepi kali, kita geli takut kita. Tapi kalau dia kering, seluar kita kering, badan dia tu kering, maka tak perlu basuh. Yang perlu basuhnya apabila salah satu tu basah atau dua-dua basah. Jadi kalau anjing tu datang bermain depan rumah kita, kadang-kadang tu dia apa, dia kering, kaki dia kering, kata selipar kita kering, jadi tak perlu basuh. Tapi bila salah satu basah, kaki dia basah, selipar kering, selipar basah, kaki dia kering, itu kena basuh. Basuh tu basuh 7 kali 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Tapi janganlah complicated sangat kita, mudah saja sebenarnya. Ambil tanah, selah-selah atas selipar tu, jiru air macam tu sudahlah, jadilah tu insya-Allah 7 kali 7 kali tu macam mana? 1 2, taklah mesti macam tu kan. Kalau lama tu 1 2 3 4 5. Kira je lah tu Maksudnya ialah tak boleh basuh simple sekaligus macam tu, tak boleh. Sekali je. Itu apa? Anjing. Yang pastinya semua ulama kata memang anjing kalau dia jilat mesti kena basuh 7 kali. Semua ulama kata macam tu. Cuma mazhab Syafi'i pula kalau babi macam tu juga hukum dia. Sama juga. Dia panggil sertu Dulu panggil samak. Samak tu bukan. Samak tu bahasa Melayu ialah kulit binatang. Tu samak. Maknanya lepas daripada sembelih binatang. Bukan sembelih, minta maaf. Binatang yang tak disembelih pun boleh ambil kulit dia tu. Iaitu disamakkan dihilangkan dia punya kesan-kesan tu, jadi boleh digunakan, dijemur kering, boleh digunakan. Itu nama dia samak. Yang kita panggil ni sertu yang 7 kali ni, 7 kali. Jadi ada ulama kalau kita dengar baca dalam internet sekarang ni apa benda, kalau kita dengar ada yang mengatakan bahawa babi tak perlu dibasuh 7 kali. Itu sebenarnya adalah mazhab lain daripada mazhab Syafi'i lain daripada mazhab Syafi'i mengatakan bahawa tidak perlu basuh babi 7 kali. Faham bukan tak perlu basuh, tak perlu basuh 7 kali. Dia kata itu nak ingatkan, nak sebutkanlah, takut ada terdengar, makna tu pun sebenarnya ada mazhab dalam Islam lah. Sebab apa? Sebab mereka kata ialah tak ada sebut pun, Nabi tak sebut pun kalau babi jilat dan sebagainya. Dia kata anjing. Itu satulah yang pertama. Itu yang pertama. Yang keduanya yang perlu kita nak sebut juga sini, saya sebut dengan ialah kalau kita tengok ada orang Arab ke orang mana, kita tengok dia bermain dengan anjing, dia peluk-peluk anjing pula tak Dalam mazhab Maliki, kata sebut dalam mazhab Maliki, bagi dia Nabi SAW menyuruh kita membasuh 7 kali apabila anjing jilat. Tapi kalau bukan lidah, dalam mazhab Maliki dia tak najis. Bagi mazhab Maliki, maknanya tangan anjing ke, kaki anjing ke, ataupun apa-apa anjing lain, dia bukan najis kata. Sama kita macam kucing lah kan. Kalau kita pegang kucing, najis tak? Tak najis. Mazhab Maliki kata
anjing tak najis. Yang kena basuh tu, yang mesti basuh tu lidah dia. Kenapa pula lidah Nabi menyuruh kita basuh kalau dah tak najis? Mazhab Maliki kata kerana Nabi menyuruh basuh. Jangan tanya banyak najis tak najis. Bukan kerana najis, kerana Nabi menyuruh basuh. Itu kata mazhab Maliki. Jadi kalau kita tengok tu, janganlah maknanya, sebagai kesimpulannya, janganlah maknanya kita ni bergaduh ke, apalah arak ni, dia pegang-pegang anjing pula. Sebab bagi dia, setengah mazhab Maliki dia tak najis. Nak macam mana kan? Tapi kalau bermain bela anjing dalam rumah tu cerita lain pula. Sebab dalam mazhab Islamnya, kalau nak bela anjing boleh, dengan tujuan-tujuan yang memang dibenarkan. Yang pertama, nak beli anjing tak boleh simpan dalam rumah. Jadi kena buat apa? Kena buat rumah dia lah di luar tu, depan tu. Macam orang putih buat tu kan, ada pondok kecil tu kan, anjing masuk dalam tu. Itu. Jangan beri masuk dalam rumah. Sebab Nabi SAW kata tak masuk malaikat dalam rumah yang ada anjing. Itu nombor satu. Yang kedua, mesti ada sebab, ada tujuan beli anjing tu. Sebab dia apa? Jaga kebun. Sebab dia lagi jaga rumah kan, takut pencuri datang kan. Anjing kan pandai, dia menyalak semua kan. Kemudian apa lagi? Untuk berburu. Berburu. Dalam Al-Quran ada sebut anjing boleh diguna untuk berburu. Artinya berburu, kita tak berburulah, tak ada masalah ini untuk orang yang berburu. Orang yang berburu dia boleh guna anjing. Setengah tempat dia guna helang, tak, burung helang setengah negeri Arab tu kan. Jadi helang tu dia lepas, helang tu pergi tangkap arnab ke dalam padang pasir tu, bawa balik. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut kita boleh berburu guna anjing. Dalam Quran sebut. Tapi dengan syarat. Syarat dia anjing tu anjing yang memang confirm kita boleh hajar dia dan dia ni patuh pada kita. Kita kata jangan makan, dia tak makan. Kita kata kejar, dia kejar. Kita kata bergerak, bergerak. Kalau kita kata stop, jangan pergi, dia tak pergi. Itu boleh. Anjing untuk berburu, nama dia. Habis tu kalau dia pergi-pergi, binatang tu mati. Macam mana? Jadi boleh. Dalam Quran kata boleh. Ya. Tapi tempat dia tu kena buang lah. Tak boleh makan lah. Ataupun dibasuh di samuk. Tapi maknanya, binatang tu mati kerana tu boleh maknanya. Kerana anjing tu. Gitulah. Jadi Allah Ta'ala memang sebut dalam Quran dipanggil kalbun mu'allam, dipanggil. Kalbun mu'allam, anjing yang confirm ajar mana. Kalau anjing jenis tak dengar kata, kita cakap pergi, tak pergi, kita kata jangan pergi, dia pergi. Itu anjing dengar, anjing tak dengar cakap. Anjing macam tu tak boleh. Tak boleh pakai anjing tu. Dia mesti anjing yang boleh dengar cakap. Seterusnya ialah satu lagi lah insyaAllah dalam sempat ni, ialah yang ketiga, al-maitatu, bangkai. Bangkai ni apa maksud bangkai? Ialah semua haiwan yang mati yang tidak disembelih mengikut cara yang syarak, yang dibenarkan oleh syarak. Ataupun binatang yang tidak dimakan tapi disembelih. Ada dua jenis. Yang pertamanya binatang yang dimakan tapi tidak disembelih mengikut cara yang syar'i. Tak kira lah kita pukul dia ke, ataupun panah dia ke, tembak ke, guna pistol kan, guna senapang. Itu pun adalah dikira dalam mazhab yang masyhurnya ialah tak boleh juga. Walaupun ada mazhab yang kata boleh. Itu mazhab lain. Siapa yang ada senapang, memang berburu dengan senapang, itu pergi belajar mazhab lain. Mazhab kita tak boleh. Jadi binatang tu mati tidak sempat disembelih. Cara sembelih ni panjang pula lah cerita. Ada hayah mustaqirrah, ada hayah mazbuhah, tu panjang. InsyaAllah bagi sesiapa yang berkaitan tu, harapnya belajarlah. Pak sembelih ni. Kalau orang membela kambing ke bela apa, kena belajar ni. Sebab ada boleh, kadang-kadang sembelih tu boleh, kadang-kadang sembelih tu tak boleh. Ada cara-cara dia lah insyaAllah. Tapi bila binatang tu tak disembelih, maka binatang tu nama dia bangkai. Bangkai ni adalah najis. Najis tu apa? Semua benda lah. Tanduk dia ke apa lagi, kuku dia ke. Kadang-kadang kita letak kan, orang apa ni, ambil letak di rumah kan, apa ni, tanduk rusa. Tanduk rusa kan. Kalau rusa tu disembelih tak ada masalah. Maknanya tanduk dia tu semua tu tak najis. Tapi takut tanduk tu kita jumpa kan, pergi-pergi masuk hutan jumpa rusa. Kepala dia kan, badan makan di rimau lah kata.
Jadi kita tu cantik juga. Tanduk dia ni, buat balik rumah gantung situ. Gantung situ najis sebab dia bangkai. Jadi kalau pakaian kita basah, kita sangkut situ, jadi najislah pakaian kita tu. Tu. Jadi jaga-jaga sikit ni. Habis tu kata macam mana nak basuh lah. Basuh apa? Basuh tanduk tu. Tak boleh. Dia tak. Sebab tanduk tu sendiri najis. Dia bukan sebab dia tu mutanajis. Dia ada dua lain. Satu, benda tu najis. Benda yang najis ni macam kita, macam minta maaf sebut taik kata taik lah seketul, taik kering, taik tak kira lah taik kering lah kata. Dia tu najis tak najis? Najis. Dia tu nama dia, benda tu najis. Dah kita basuh lah. Basuh apa? Cuba basuh taik tu. Basuh sampai habis pun, sampai kosong pun dia tak najis. Kalau kain terkena najis, itu nama dia mutanajis. Mutanajis ni kain tu tak najis. Kita pun basuh, boleh basuh. Kalau basuh, hilang tu, okeylah. Selesailah. Jadi hilanglah najis. Itu beza kan. Jadi, kalau bangkai ni, binatang, hari tu contohnya saya kata buaya ni. Hari tu saya pergi ke Sungai Tujuh tu, tengah jalan tu, di antara apa, sebelum Sungai Tujuh, selepas daripada ni zaman dulu kala bukan zaman SOP, bukan zaman ni. Ada buaya seekor tu dilanggar oleh lori, saya rasa mati terlentang situ. Mahal juga lah. Tapi matilah buaya tu. Tapi kalau kita tangkap buaya, kita sembelih, macam mana? Jadi najis tak jadi ni? Najis. Sebab buaya tu bukan binatang yang dimakan. Tapi kalau kita tengok buaya, kita nak ambil kulit dia, boleh tak boleh? Boleh. Ambil kulit buaya, kemudian kita samak. Bila kita samak, kulit dia tu jadi halal. Jadi bersih. Itu tapi bukan daging dia, tak boleh. Jadi sekarang ni bangkai. Qala Allah Ta'ala, perkara ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang apa? Najis, bangkai ni adalah najis. Hurrimat alaikum al-maitatu, Allah Ta'ala kata. Diharamkan ke atas kamu al-maitatu, maknanya bangkai. Jadi yang dimaafkan ni ialah beberapa saja bangkai. Jadi disebut sini. Yang pertama sekali, maitatul insan, manusia lah. Manusia mati. Manusia takkan nak sembelih manusia. Manusia. Jadi manusia mati, kita pegang ke, kita kena sentuh dia ke orang mati, dia tak jadi najis. Tak perlu basuh ni. Kalau orang mati pergi angkat-angkat dulu kan, kena kulit dia apa semua, lepas tu nak sembahyang, tak perlu apa? Tak perlu basuh. Sebab manusia, Allah Ta'ala kata, walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah muliakan Bani Adam, anak Adam ni. Muliakan tu termasuk itu, badan dia kalau dia mati pun tak najis. Kalau kita kata dia sembahyang, kita angkat letak atas belakang kita. Jadi kerja tak Dan nak sembahyang, angkat tak? Boleh tak boleh? Tak najis juga. Ataupun kita ambil tangan dia, bukan dalam poket ni. Kita jumpa tangan, mayat kena langgar Contoh lah ni, contoh. Letak dalam poket tu. Tak ada darah, tak ada apa ke contoh kan? Tak najis Itu. Dan kemudian, itu yang pertama. Yang keduanya, yang tak najis ni ialah as-samaku wal jaradu. Dia kata, yang tak najis yang dimaafkan ni, bangkai ikan. Ikan ni semua jenis-jenis lah, adik-beradik dia, yang dalam laut tu. Tak kira lah rupa bentuk dia macam mana. Kita jumpa seekor ikan katakan, macamlah anjing. Kita pun panggil dia anjing laut. Ada orang tanya kan, macam mana boleh tak anjing laut? Orang Melayu nama dia anjing laut. Orang putih tak panggil anjing laut, panggil seal. Dia melompat-lompat angkat apa tu? Bola pandai main bola. Kita orang putih tak panggil anjing, kita manusia ni kan. Mungkin dia tengok dulu mula-mula jumpa kan, macam rupa macam anjing, dia kata ni. Tak perlu basuh 7 kali. Walaupun nama dia anjing laut. Anjing tapi tengok pula, nak kata halal makan tak halal makan tu cerita lain pula. Tengok dia ni hidup dua alam ke tak. Jadi itulah yang keduanya. Yang pertama as-samaku, yang keduanya al-jaradu, belalang. Jadi belalang ni orang kita tak makan, jarang kita makan tau. Tapi setengah-setengah tempat tu macam kata di Mali, di Sudan, belalang dia besar-besar, gemuk-gemuk, lepas tu banyak. Jadi dia buat tahan pukat tinggi-tinggi tu, belalang tu langgar tu,
Dia pun tangkap ambil tu, goreng. Sedap lah makan. Crunchy gitu. Saya tak tahu, saya tak nak makan. Orang tak makan sini tak kan? Tu nak ceritalah. Jadi tak perlu sembelih belalang tu. Ambil satu sembelih. Bismillah, bismillah. Penatlah. Ada 1000 ekor kan. Jadi tak perlu kan. Ya? Dalam rumbia tu. Rumbia orang kata tu rumbia. Batar. Ya, gioknya dalam rumbia batar rumbia. Tu ulat tu. Ulat tu tak boleh. Ulat tak boleh. Itu bukan belalang tu. Yang jual tu. Saya pergi ke sana dekat Bintulu hari tu, dijual tu dalam mangkuk tu. RM10 itu di situ. Banyak orang kita makan tu. Ulat tu. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Itu bukan belalang tu. Itu nama dia ulat. Ulat apa ni? Orang panggil ulat pokok tu. Tu. Rumbia tu. Dia ternak lagi Ternak pula, tak boleh. Itu termasuk benda yang jijik, termasuk yang halal haram. Jadi insya-Allah kita sambung nanti lah insya-Allah setakat itulah dulu. 7.45 dah. Insya-Allah kita baru habis 3 perkara kita ada banyak lagi sambungan lagi insya-Allah akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kita tangguhkan dulu dengan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.